إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghimpunkan kita dalam majlis ilmu, yang menghimpunkan kita di dalam majlis yang penuh dengan kebaikan, majlis yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya kita menuju jalan ke syurga, majlis yang mana para malaikat mengembangkan sayapnya, diturunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, dan majlis yang mana ianya membezakan antara hak dan batil, majlis yang akan bawa kita kepada amalan-amalan yang tepat melalui ilmu yang tepat, yakni dengan pembelajaran Quran dan Sunnah, majlis yang akan bawa kita ke syurga dan memasukkan kita ke syurga, dan kita mengharap kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi di dalam bab yang berkaitan dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang Allah telah memberikan kepada umat Muhammad yang penuh dengan kelemahan, kedhaifan dalam diri kita. Allah memberikan kita setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, semuanya ada pahala-pahala yang boleh didapati dengan mudah. Oleh kerana itu kita ulangkan, jangan batalkan amalan-amalan kita dengan beberapa perkara. Di antaranya apa dia? Syirik kepada Allah, diterbatal amalan. Yang kedua, alhamdulillah, ingat tak apa yang nak ustaz juga sebut, mengumpat dan mencela. Yang ketiga, yang terbaru, bela anjing. Okey. Jadi dia menghilangkan pahala satu kirat kalau kita bela anjing kat rumah. Jadi bila tak bela anjing, tak adalah nak sentuh anjing. I don't want to touch anjing, kan? Okey, baik. Jadi ini di antara perkara yang kita perlu jaga elok-elok, ya, supaya amalan-amalan kita tak hilang begitu saja. Dah buat penat-penat, tiba-tiba hilang, ya, sayang. Jadi oleh kerana itu, dengan adanya peringatan itu, mudah-mudahan kita cuba berjaga-jaga dalam siri amalan kita. Hadis yang berikutnya, hadi wa ashrun an Abi Munzir Ubay ibn Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramda faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu an yuktabali mamshaya ila al-masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kulluh, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna laka ma mahtasabta ar-ramda al-ardu allati asabaha al-harr wasyadid. Dari Abu Munzir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang sepanjang pengetahuanku tidak ada seorang yang lebih jauh tempatnya dari masjid dan tidak pernah tertinggal solat berjemaah di masjid. Subhanallah, ya. Ini seorang lelaki yang hebat. Pertama, rumah dia jauh dari masjid. Dan yang kedua, dia tidak pernah tinggal berjemaah, yakni takbiratul ihram yang pertama dia ada seumur hidup dia. Susah nak dapat sekarang ni, ya. Ada di kalangan guru-guru kita yang dahulu kala, takbiratul ihram, rumah dia jauh tapi dia boleh dapat takbiratul ihram dengan imam 40 tahun. Ya, tak pernah luput. Kecuali kalau musafir apa tu, lain. Tapi tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari begitu kedudukannya. Hebat. Orang-orang yang begini hebat. Rumah dekat masjid, dia paling akhir sekali datang masjid. Masbuk pun, ya, silat-silat tahiyat akhir baru sampai. Ini yang berlaku pada zaman kita. Sayang, di mana dalam hadis ini menceritakan seorang lelaki ni jauh kedudukannya, jauh. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku berkata kepadanya, seandainya kamu membeli keldai yang dapat kamu naiki pada waktu gelap dan waktu panas, ya, membawa kamu ke masjid,
Ia menjawab, aku tidak suka bila rumahku dekat dengan masjid. Sesungguhnya aku menginginkan agar perjalananku, baik waktu pergi ke masjid maupun pulang ke keluargaku, lalu dicatatkan dalam siri amalan terbaik. Subhanallah, dia mengharapkan dengan perjalanan tapak kaki yang dilaluinya itu sampai ke masjid dan pergi balik itu mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, Allah telah mengumpulkan semua catatan itu bagi kamu. Kamu dapat apa yang kamu nakkan. Ini menunjukkan di antara buq'ah ataupun tempat yang terbaik dalam hadis ini mengisyaratkan masjid. Masjid kita pergi itu setiap langkah mendapat pahala dan bukan sebarangan pahala. Dan balik pulang bukan sebarangan pahala. Dahsyat dia kedudukan masjid di sisi Allah. Tempat yang paling disukai oleh Allah, masjid, dan kaum lelaki diarahkan duduk di sana. Maksudnya pergi sentiasa dalam solat di sana. Solat yang berjemaah yang mendapat pahala yang berlipat ganda sampai 27 ataupun lebih, ya, ganjaran pahala adalah sembahyang lelaki di masjid. Bukan berjemaah dengan bini. Keluarga tak. Itu pahala dapat tapi tak setinggi di masjid. Di masjid 27 tu full lengkap pahala yang berlipat ganda kalau ikutkan di sisi Allah yang tidak terkira. Start dia jalan kaki, masuk dalam masjid, duduk, iktikaf, apa semua tu, semua dia dikira pahala. Dan imam yang berjemaah yang pertama, imam pertama imam masjid itu yang diambil kira. Surau ataupun masjid, imam yang pertama itu diambil kira. Kemudian kita datang buat solat, orang ikut belakang, itu tak sama dengan imam yang pertama. Ingat ya, yang pahala yang dikatakan dalam berjemaah itu yang imam yang pertama tu. Kita datang lewat buat jemaah lain, dah kira pahala tu dah paling kurang, dah kurang dah. Tak datang berjemaah duduk dekat rumah solat dengan anak bini, lagi kurang. Perempuan lain. Perempuan kalau tak ke masjid, dia sembahyang di rumah, tetap besar pahala. Syarat sembahyang lah. Okay. Duduk di rumah, dia sembahyang di rumah, dalam bilik pula tu, lebih afdal. Tapi kalau dia nak ke masjid, jangan dilarang, kata Rasulullah. Okay. Menunjukkan pahala wanita ni agak berbeza kedudukan dia. Hatta kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kedudukan wanita tu agak special case. Tapi kalau dia nak sembahyang, tak menjadi masalah. Okay, jadi ini di antara menunjukkan masjid adalah tempat yang terbaik yang perlu kita galakkan kepada anak-anak kita. Ya. Rasanya kategori kita ni masih anak-anak ke nak tambah cucu-cucu. Kan? Ya, anak-anak kita perlu diberikan semangat. Tetapi sayang ustaz, bila masjid dijadikan tempat apa dia? Kita sekularkan masjid tu, jadi ibadat je semata-mata. Budak-budak nak datang tak boleh. Ya. Mak budak bawa baby nak sembahyang, menangis sikit, datang apa jemaah, kamu ni bawa anak kacau. Amboi, kesian, masjid dipinggirkan begitu. Dan akhirnya masjid dihuni oleh orang-orang tua yang makin lama tiap-tiap tahun seorang mati, dan berakhirnya masjid diruntuhkan, dirobohkan. Ataupun akan muncul satu masjid yang seperti di Cape Town, masjid gay. Dah orang tak ada, baik kita masuk, kata. Dia buat masjid gay yang telah dirasmikan, seorang perempuan menjadi imam solat Jumaat, ya, maka lelaki jadi makmum. Bagusnya lelaki, kan. Na'udzubillah. Ini di antara masalah-masalah yang kita kena faham elok-elok. Siapa pengasasnya? Doktor apa? Seorang profesor keluaran Islamic Study University Oxford. Kan hebat tu. Oxford University. Kita tak nafikan Oxford University memang terkenal, tapi bahagian akademik dan bukan Islamic Study. Tapi bila Islamic Study terkenal juga, bawa ajaran-ajaran sesat. Ya, dia kata saya tidak belajar seperti mana di madrasah-madrasah himar. Oh, dia sebut himar tu. Seperti di India, Pakistan dan juga Saudi. Dia letak macam itu sekali. Dan akhirnya dibawa fahaman yang begini. Na'udzubillah. Oleh kerana itu kita mengatakan agama mesti dikeluar daripada negara Islam itu sendiri. Kalau keluar daripada Britain, dari Amerika, dari tempat-tempat kafir, dia keluarkan agama apa? Inilah agama yang dikeluarkan. Ya, na'udzubillah min zalik. Dan akan sampai di Malaysia. Pasal mahkamah dah menang kan. Ya, perempuan yang memakai pakaian lelaki.
Comel pula tu kita tengok. Comel betul ke? Laki ke perempuan ni kan? Silap kita katakan. Kamu cuba nak lawan undang-undang Allah, ya, Allah kata tak boleh, Rasulullah kata dilaknati, kita menangkan dia. Na'udzubillah. Tunggu bala dia dari Allah. Baik. Jadi masjid merupakan satu tempat yang agung, dan mana jiwa-jiwa yang cenderung untuk duduk di dalam masjid, maka kita akan dapati dalam hadis Rasulullah kata bahawa mereka ini akan mendapat keberkatan ataupun akan mendapat di antara lindungan Arasy Ar-Rahman, ya, jiwa yang sentiasa mahu duduk di dalam masjid, berbandingkan orang yang suka duduk di pasar-pasar ataupun macam wan utama, ya. Jadi semua tu dia tidak membawa kepada ketenangan dalam jiwa, dia bawa kepada kemusnahan iman kita. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya bagimu pahala terhadap apa yang engkau inginkan. Ar-Ramda ialah bumi terkena panas matahari yang sangat terik. Daripada itulah datang kata Ramadan. Ya, Ramadan asalnya berada pada panas yang terik. Ramda, dia jadi Ramda. Hadis ini sebagai dalil bahawa banyaknya langkah menuju masjid merupakan pintu kebaikan, dan bahawa seorang hamba apabila mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menuliskan pahala baginya ketika perjalanan menuju masjid dan ketika pulang dari masjid. Tidak diragukan lagi bahawa niat itu memiliki pengaruh yang besar dan menentukan sah amalan, dan memiliki pengaruh besar dalam pahalanya. Niat kebaikan dapat pahala. Niat dapat dinilaikan dengan apa? Tak ada satu pun dapat sukatan untuk niat. Allah mengatakan dalam Quran apa dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat amalan sebesar zarah tu pun Allah akan tunjuk. Niat, bila kita niat je satu kebaikan, dapat apa? Dapat pahala tak? Alhamdulillah, pahala satu kebaikan. Niat nak melakukan kejahatan, ada dapat pahala? Pahala pula. Ada dapat dosa? Tak. Tak ada dosa. Ya, niat tak nak datang kelas, tak ada dosa lagi kan. Tapi tengok tak datang, kenapa? Niat nak datang kelas, dah dapat pahala. Niat berjalan pula, ya, kat Sabah berjalan ya, masya-Allah. Ya, yang naik kereta, yang berjalan, semua dapat pahala. Naik tangga lagi tu, ya, ada kategori kita naik tangga dah mula sakit lutut, dapat pahala. Subhanallah. Amalan yang dinaikkan, subhanallah, ya, itu kelebihan dalam siri amalan kita. Satu niat yang baik, satu niat yang buruk. Yang ni dah dapat poin, yang ni tak ada apa lagi. Kita buat amalan baik, dapat berapa? 10. Yang ni 1. Dah buat dosa tu 1. Itu pasal Rasulullah dalam Al-Quran mengatakan, bila kita buat yang jahat, buat yang baik, maka yang baik itu akan mengalahkan yang jahat. Kerana 10 lawan 1, 10 menang. Okey, dalam bab amalan soleh. Jadi buat, tapi maksudnya janganlah kita buat yang jahat. Jika terbuat, maka apa buatan yang baik kalau kita terbuat yang jahat? Apa perbuatan yang baik? Kalau kita dah buat yang jahat, apa yang perbuatan yang baik? Istighfar. Ya, istighfar. Di situlah perbuatan yang baik, dan seterusnya kita akan lakukan yang lain-lain tu. Ingat, istighfar tu dahulukan. Baik. Hadis yang berikutnya, kita nak melangkah lagi. Jadi ini di antara fadail, kelebihan seorang itu berjalan ke masjid. Tapi kalau tempat tu agak macam zaman kita ni, masjid tu agak jauh, cara yang susah, maka berjalan, naik kenderaan. Ya, naik kenderaan. Tak menjadi masalah. Semua ada poin, ada pahala. Ya. Tapi bila saya tengok tu, saya tergambar, ya, Madinah tu memang kalau panas tu, panas dia dahsyat, ya. Dia keluar daripada bawah tu, bahang tu. Saya pernah sembahyang Jumaat di Masjid Nabawi. Ibu, tuan-tuan dan perempuan pun pernah sembahyang Jumaat Masjid Nabawi. Pukul berapa datang? Kena datang awal, nak duduk saf depan. Saya datang, kita ingat waktu tu baru duduk tu, ingat macam Malaysia, ya, boleh datang pukul 1, masuk 1.20 kan. Tengok pukul 1 kita datang nun di hujung luar sana. Hujung luar, bukan hujung dalam. Hujung luar. Waktu tu panas. Dan marmar yang ada tu warna putih, lepas tu warna hitam, lepas tu ada yang jenis warna campur tu kan. Subhanallah. Saya sembahyang di
batu yang macam kehitam-hitaman tu, rasanya kalau kita ambil minyak sikit, letak telur, goreng, masak, subhanallah, bila sujud tu terus angkat tangan. Tengah sujud tu angkat tangan. Nasib baik ada serban, ya, turunkan serban, sujud atas serban. Panasnya ya amat. Ya, kalau saya terus mungkin sampai sekarang hitam kat sini asar sujud, ya. Panas. Okey, tak apa. Kata plan, okey, minggu depan kalau macam ni keadaannya, minggu depan akan datang awal. Datang pukul 10. Penuh dah sah depan. La ilaha illallah, kata pukul berapa depa ni? Ya. Lepas tu plan pukul berapa? Pukul 8 pun penuh, sah depan tu penuh, tapi ada lagi ruang. Lalu tanya dekat orang tu, ustaz, dia tak panggil ustaz sana, entah syekh, depa ni duduk lepas subuh dah ada dah tak boleh. Kalau nak booking waktu subuh, duduk kat situ. Boy, waktu subuh kan. Jadi kita pun yang tu memang hari Jumaat memang kalah lah, pasal kadang kita ada tugas kan. Jadi bila kita menyaksikan begitu kedudukan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk duduk di dalam masjid. Okey. Jadi ramdak, panas di sana. Dan bayangkan mereka ini berjalan di musim panas, ya, dari tempat yang jauh. Waktu tu saya duduk, kalau kita duduk di Masjid Nabawi tu, ya, kalau tengok bangunan di sebelah kiri kita, sebelah kanan, dua hujung sekali tu ada bukit kecil. Di situ saya duduk, ya. Berjalan kadang-kadang kalau musim sejuk berjalan, kalau musim panas naik kereta, ya. Panas. Baik. Hadis yang berikut, As-Sani wa Ashrun an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn Asin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul azz, ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawbiha wa tasdiqa maw'idiha illa adkhalahu Allah bihal jannah al-manihah an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha summa yaruddaha ilaihi. Abu Muhammad Abdullah ibni Amr ibni Asin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ada 40 perbuatan dan yang paling utama adalah menderma seekor kambing untuk diperahkan susunya. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu di antara 40 itu hanya mengharap pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikan, melainkan Allah memasukkannya ke dalam syurga kerana amalannya. Subhanallah, ya. Dalam hadis ini menceritakan satu perkara yang perlu kita tahu, ada 40 perbuatan amalan-amalan yang terbaik. Banyak amalan tu, berbagai-bagai, dan ikut keadaan semasa. Dan yang paling utama adalah menderma seekor kambing untuk diperahkan susu. Okey. Kita macam mana pula? Ini di zaman Rasulullah, yang mana di antara bentuk produk sebuah tempat itu adalah menternak kambing, unta, lembu, kan? Dan di sini dia mengatakan menderma seekor kambing untuk diperahkan susunya. Dan kita tahu kelebihan susu kambing, ya. Kelebihan susu kambing adalah dia mempunyai kelebihan sendiri yang Rasulullah suka minum susu kambing. Kita tak suka sebab bau, hamis lah, apalah kan. Amboi, manja kita ni, ya. Minum kerana dia adalah kesihatan. Susu mana sekalipun insya-Allah kesihatan, tetapi diutamakan susu kambing kerana kelebihan dia yang tersendiri. Mahal Ustaz. Mahal. Ya, tak apa, ya. Mahal kalau ubat kan, daripada kita sakit baru nak ambil ubat, ya, lagi mahal. Jadi makan, ini di antara produk yang dikatakan sunnah Rasul, ya, boleh. Okey, di antaranya susu kambing. Lagi apa? Air zam-zam. Lagi kurma, ajwa. Lagi madu. Okey, ini di antara produk yang dikatakan berkaitan dengan yang disebutkan yang mana Rasulullah makan minum. Tetapi tidak dinafikan pula makanan-makanan yang lain mendatangkan kesihatan. Makanan sunnah yang dikatakan tayyibun, tayyib dan halal. Apa dia? Nasi biryani. Itu boleh belaka. Dia termasuk dalam makanan yang baik, kan? Ke tak baik biryani? Alhamdulillah. Janganlah banyak sangat, serupalah. Susu kalau banyak pun masalah juga. Okey. Jadi
Rasulullah menggambarkan dengan menderma seekor kambing untuk diperah susunya, dimanfaatkan susunya. Dengan arti kata lainnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena menyaksikan amalan-amalan pada zaman sekarang yang mana boleh mendatangkan manfaat kepada manusia. Apa juga? Buat. Kita buat kerana Allah. Selain daripada bisnes itu satu bab, tapi kita buat kerana Allah. Ya. Membantu. Misalan, mempermudahkan. Apa jugalah apa yang kita nampak pada zaman ini, dia mendatangkan kebaikan kepada manusia, maka nilaiannya terlalu besar pahala. Di mana, dan siapa saja mengerjakan salah satu dari 40 itu, hanya mengharapkan pahala dan melaksana apa yang pernah dijanjikannya, melainkan Allah memasukkannya kerananya amalan ini ke syurga. Subhanallah. Kita buat baik. Kita buat baik. Apa juga buat baik? Nak sebut macam mana? Ya, tak reti saya nak sebut. Tapi banyak amalan yang kita nampak, ya, walaupun nampak bisnes, misalnya buka syarikat jahit baju, kan? Itu bisnes. Tetapi kita tahu tak, bila kita buka satu syarikat yang memang kita nampak ianya diperlukan oleh umat Islam, maka kita telah menyelesaikan satu masalah fardu kifayah yang besar. Umat Islam datang rujuk kepada kita. Dah dapat pahala. Kan? Kita buka apa juga? Petropam. Kita buka kedai-kedai. Semuanya kita menyelesaikan masalah bagi masyarakat. Hukum fardu kifayah tu, kita dapat pahala yang besar. Untung satu bab pahala kita dapat. Kita permudahkan pula. Subhanallah, bila saya baca satu hadis tu, seorang lelaki yang mempunyai perniagaan lalu dikatakan kepada apa pekerjanya, pasal orang berhutang sikit kat dia, ya, lalu dikatakan pemudahkan bagi mereka. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita di akhirat. Allah pemudahkan orang tu di akhirat. Subhanallah. Peniaga boleh dapat masuk syurga dengan begitu mudah. Jadi kita lihatlah apa yang boleh kita baktikan kepada masyarakat. Buat. Jangan tunggu orang. Ya. Subhanallah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita perbuatan amalan-amalan baik kita diambil kira. Nampak macam berniaga, tetapi hakikatnya ia adalah satu amalan yang terbaik, fardu kifayah kita selesaikan. Al-manihah ialah memberi kambing betina pada orang lain agar diperah susunya, lalu diminum, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ya, bagi perah sekali, minum. Ya, itu di zaman dahulu yang mana ianya mendatangkan kebaikan yang besar. Pada zaman sekarang berbagai-bagai, tak menjadi masalah. Buat je lah. Yang paling senang buat je. Hadis yang berikutnya, as-salisu wal 'ashrun an Adi ibn Hatim qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nar walau bisyikkin tamratin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman falyanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar wala bisyikkin tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Okey. Dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Okey. Hadis Bukhari dan Muslim. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu merupakan seorang lelaki yang dikatakan panglima perang Rom yang akhirnya masuk Islam. Dan dia merupakan orang yang sebelum dia masuk Islam, dia pernah mendengar Rasulullah membaca satu ayat dalam ayat Quran, yang mana golongan Nasrani dan Yahudi telah mengambil rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Lalu dia membantah, ya Muhammad, kami tak pernah mengambil rahib-rahib kami sebagai Tuhan. Yang ini dianggap bila ambil Tuhan itu sujud. Rasulullah kata, ya, kamu tidak bersujud kepada mereka. Tetapi bila Allah mengatakan haram, padri kamu kata halal,
maka kamu ikut padri kamu halal. Tak ikut Allah. Bila Allah kata halal, padri kata haram, maka kamu ikut padri kamu, maka itulah yang dikatakan mengambil mereka sebagai Tuhan. Allah kata begini, ustaz kita kata begini. Ikut siapa? Ikut ustaz. Habis kita syirik kepada Allah. Tak, benda ni betul. Kita tak nampak. Siapa yang melibatkan dengan perkara-perkara ni, dia akan saksikan. Saya melibatkan dalam golongan sufi, saya menyaksikan. Sufi, tok guru orang kata tak boleh makan. Yang pernah saya cerita dahulu. Tak boleh makan udang, sotong, kerang. Mereka mengiyakan. Allah kata tak apa. Dalam Quran jelas makanan laut sedap untuk kamu. Dia mengiyakan. Sama dengan penyembahan. Menghalalkan apa yang Allah haram, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tok guru yang mengatakan begitu. Ya, nauzubillah. Jadi ianya berlaku dalam diri masyarakat kita yang mengiyakan semua perbuatan dan perkataan tok guru walaupun bertentangan dengan hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Maka samalah menyembah dia. Itu yang muncul akhirnya pemujaan pada tok guru. Tok guru tidak pada tok guru, ya, solat pakai niat, kita pun ikut. Ini makam tok guru, ya, makam tok guru. Mulalah kita berhadapan dengan masalah-masalah hakikat makrifat tarikat syariat, ya. Dia ada batas. Tok guru lain, kita lain. Nauzubillah min zalik. Baik. Dalam hadis ini kisahnya, apabila Adi bin Hatim mengatakan, aku mendengar Rasulullah berkata, takutlah kamu pada neraka walaupun kamu bersedekah dengan sebiji kurma. Pertama, apa yang kita lihat membantah perbuatan perkataan orang-orang sufi. Sebahagian daripada sufi mengatakan, siapa yang beramal takut kepada neraka, siapa yang beramal nakkan syurga, maka hukumnya syirik. Setengah pada mereka menganggap begitu. Kita beramal kerana Allah, bukan neraka, bukan syurga. Terus kepada Allah. Sedangkan hadis mengatakan, takutlah kamu kepada neraka dengan beramal, bersedekah walaupun sebiji kurma. Menunjukkan tidak menjadi masalah untuk takut pada neraka, kerana dia di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Allah yang perlu kita takut. Nakkan syurga seperti hadis yang tadi, yang menceritakan siapa yang beramal baginya syurga, maka tak menjadi masalah niat kita untuk mendapat syurga, mendapat nikmat rahmat Allah. Okey? Jadi di sini menunjukkan membantah perbuatan-perbuatan golongan yang mengatakan beramal kerana takut neraka, beramal kerana nak syurga, itu adalah syirik. Rasulullah kata begitu. Dan yang kedua, bersedekahlah kamu walau separuh biji kurma. Tak ada biji kurma kat sini. Nak menceritakan bahawa sedekah itu dia akan menjadi penghalang bagi neraka untuk kita. Walaupun separuh biji kurma. Tu hamba Allah yang sedekah ulam-ulam, masya-Allah. Ulam-ulam, pucuk pegaga, pucuk apa ke lagi tu, ya. Besar pahala tu. Kita nampak alah berapa sen lah kat kedai kan. Tak. Dia nak bersedekah. Besar pahala tu. Tak dengan makan ulam ni, lepas ni ada yang sihat, dia kencing manis, darah tinggi. Lagi besar pahala dia dapat. Lepas tu kita boleh buat produk baru. Nak menceritakan bahawa bersedekah itu akan menjadi perisai kepada kita. Perisai dari neraka. Dikuatkan dengan hadis yang berikutnya. Kita tengok. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim berkata, Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian nanti akan berbicara langsung dengan Rabbnya, padahal antara dia dengan Rabbnya tidak ada penterjemah. Okey, kita beriman dengan hadis ini. Cara kita, hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, terus kita letakkan dalam minda kita, aku beriman, sami'na wa ata'na. Okey. Dalam hadis ini mengatakan bahawa kita ini akan berbicara dengan Tuhan kita. Pertama, mengisbatkan Allah berkata-kata, berbicara. Okey? Kerana segelintir masyarakat kita yang menganut ajaran yang salah, konon mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah, hakiki pula tu, dia mengatakan bahawa beberapa sifat Allah tu dia terus menafikan. Allah tak ada tempat, satu bab. Kalau datang bab bicara ni, Rasulullah kata, Allah berbicara dengan kamu tanpa penterjemah. Apa bahasa di sana? Bahasa di mahsyar, apa dia?
Bahasa di syurga apa dia? Dah keluar dah. Nak dengar tu je. Ya. Tak ada sebut wallahu alam kan? Mereka mengatakan bahasa Arab hadisnya dhaif. Ke maudhu' begitu. Tak ada kebenarannya. Apa bahasa di sana? Wallahu a'lam. Allah akan ubahkan semuanya mengikut kehendak dia. Dan bahasa itu hanya maklumat di sisi Allah, di mana dikatakan dalam hadis ini, berbicara, kita akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Ya. Ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, di dunia ni kita masya-Allah boleh berbicara bahasa Melayu, bahasa Kelantan kita agak, bahasa Perak, bahasa Minang. Ingat, bila masuk di akhirat kelak, alam barzah tu dah tak ada bahasa-bahasa tu. Hanya Allah saja yang mengetahui bahasa apa digunakan. Tapi soalan yang ditanya kita dah tahu. Kan? Dan begitu juga di akhirat. Allah yang menjadikan kita berkata-kata, maka dia akan ubahkan bahasa, semuanya faham pada satu kalimah. Seperti mana permulaan kejadian kita di alam roh. Kita ambil perjanjian dengan Allah dalam bahasa apa? Wallahu alam. Tak ada siapa yang boleh kata bahasa Arab. Tak. Wallahu alam. Bahasa Arab belum muncul lagi waktu tu. Bahasa Kelantan tak muncul. Ya. English tak muncul. Bahasa apa? Hanya Allah yang mengetahui. Ya, tapi kita telah mengambil perjanjian, maka bila kita muncul di muka bumi, ini yang berubah bahasa, dan akhirnya bila kita di akhirat, di alam barzah, maka di sana bahasanya kembali kepada bahasa asal yang Allah saja yang mengetahui. Okey, baik. Dan amat penting, pertama kita telah mengisbat Allah akan berbicara dengan kita. Pertama, berkata-kata dan berbicara dengan kita tanpa penterjemah. Dan di sini juga mengisyaratkan kita mengharapkan Allah berbicara dengan kita. Ada segelintir golongan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Rugi waktu tu. Ya, bila kita tak berbicara, Allah tidak mahu berbicara, di sana banyak perkara-perkara yang akan berlaku. Ya, beberapa perkara yang agak besar berlaku, maka ianya amat menyedihkan kita, sedangkan kita nakkan Allah berbicara pada hari itu. Di antara contoh orang yang tidak Allah berbicara dengan dia, cuba buka dalam surah Al-Baqarah. Ya, apa ya? Okey. Ayat yang ke-174. Surah Baqarah ayat 174. Jumpa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit sekali, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api neraka, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka seksaan yang amat pedih. Ini dia terhadap ulama-ulama ahli kitab dan ulama-ulama umat Muhammad. Kamu merahsiakan hakikat kebenaran agama ni demi kepentingan gaji yang sedikit ataupun dapat upahan daripada orang, maka kamu tak makan duit itu melainkan makanan batu neraka atau api neraka. Dan pada hari kiamat Allah tak akan berbicara dengan kamu. Seorang alim
mengkhianati agama, Allah tak akan bicara. Orang jahil yang hanya mengikut, Allah masih lagi mau berbicara. Subhanallah, ya. Berat tugas orang alim ni. Tetapi kalau dia mengkhianati, begini kedudukannya. Allah tak akan bicara pada hari kiamat dan tak akan bersihkan dia. Wala yuzakkihim. Tak akan, apa yang maksudnya bersih? Bersihkanlah. Maksudnya nak baikkan, kalau dia silap sikit, okey, diampunkan. Tak ada. Ya, dan Allah mengatakan bagi mereka azab yang amat pedih. Nauzubillah min zalik. Sayang, di hari yang memerlukan Allah melihat kita, Allah menghapuskan, Allah membersihkan kita, tiba-tiba Allah tak nak bersihkan kita. Okey, di sini. Lepas tu Rasulullah mengatakan, kemudian ia melihat ke kanan. Okey, setelah kita berbicara dengan Allah, tidak ada penterjemah. Kemudian ia melihat ke kanan. Tiada terlihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Kemudian dia melihat ke kiri. Tiada terlihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Dengan arti kata lain, dia beramal. Dia lihat amalan yang kanan, amalan yang terbaik. Banyak mana, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dia lihat ke kiri, amalan yang tidak baik. Banyak mana, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Subhanallah. Di kiri dan kanan ditunjukkan amalan kita. Dia melihat pula di antara kedua tangannya, yakni di hadapan. Tiada terlihat kecuali api tepat di depan mukanya, yakni ditunjukkan kepadanya neraka. Subhanallah, ya. Seolah-olah amalan kanan, amalan kiri dan neraka di depan yang menanti kita. Oleh kerana itu, takutlah kalian terhadap api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Subhanallah. Bersedekah walau separuh biji kurma, bukan nak 1 kilo yang kita beli selalu tu, sebiji, untuk menyelamatkan kita dari neraka. Kalau kita bagi misal, walaupun kita bagi nasi lemak 1 bungkus, dengan niat, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, ataupun bagi macam pucuk-pucuk tu, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, sikit je. Kerana apa? Kerana dia akan menyelamatkan kita dari neraka. Penting, ya. Kalau menyaksikan balik dalam bab ini, sedekah memainkan peranan yang dahsyat. Bersedekahlah. Bersedekahlah sebelum kita mati, atau sebelum kita sakit. Bersedekahlah kamu di dalam keadaan kamu sihat, tidak kedekut, waktu kedekut dan waktu tamak. Waktu itu memang susah kita nak bersedekah, tapi Rasulullah kata bersedekah, lawan mujahadah. Kerana nilaian sedekah itu, waktu itu amat berharga, besar poin dia. Berbandingkan kamu bersedekah dah terbujur dekat ICU, bagilah sedekah tu kat orang tu, aku dah tak larat, dah nak mati, kan? Pahala dia dah jadi kurang waktu tu. Pasal dah confirm dalam hadis kata, kamu mati je, semua harta tu dah memang milik orang. Jadi waktu kita tengah, aku tengah banyak duit nak kumpul, nak pergi, kan, nak beli, dia datang tu nak beli tu, kan, raya jauh lagi, raya nanti aku nak, waktu tu lawan, ya, susah tapi besar pahala, ya. Memang tu pasal kalau kita menyaksikan waktu nak bersedekah tu, syaitan tu dia datang. Nak bayar zakat, nak bersedekah, syaitan datang. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Apa dia kemiskinan? Allah, aku bagi dah, aku tak dapat. Dia jadi macam tu. Kejahatan, tak nak bayar zakat, tu kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan untuk kamu dan kelebihan. Kita tak mau janji Allah, kita ambil janji syaitan. Jangan lawan. Orang yang mengaji Quran Sunnah ni mesti mujahadah nafs, cuba sedikit. Kenapa sedekah itu berperanan? Pertama, hadis ni mengisyaratkan sedekah itu akan menjadi benteng neraka. Bersedekahlah, kita nak mengharapkan syurga daripada Allah. Kedua, sedekah ini akan berperanan pada ayat dalam surah Munafiqun ayat yang ke-10. Pada waktu kita nak mati. Tengok ayat yang ke-10. Juzuk ke-28 surah ke-63.
Juzuk ke-28 surah 63 ayat surah Al-Munafiqun. Jumpa? Kita tengok ayat yang ke-9 lah dulu, kerana dia bermula dengan ayat tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Sesiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Subhanallah. Allah jadikan dua perkara yang akan mengganggu kita, harta dan anak-anak. Subhanallah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Subhanallah. Orang yang nak mati ditunjukkan peranan pahala sedekah. Ya, pahala sedekah akan membantu dalam siri kematian begitu dahsyat. Jadi dia kata, ya Allah, bagikan aku hidup balik waktu yang dekat sikit je. Ya, aku sihat balik, aku istiharkan. Okey, harta ni untuk sefulan untuk disedekahkan. Untuk sihat, berapa lama sebutan tu? Sekejap aja. Mungkin 1 minit. Okey, aku sedekah gini. Lepas tu sakit balik. Okey, tak apa dah. Masalahnya, kita ke yang mengikut arahan Allah ataupun Allah mengikut arahan kita? Itu persoalannya. Malaikat maut tu nak kena ikut kita ke atau kita yang kena ikut malaikat maut? Oleh kerana tu dalam bab ini mengisyaratkan peristiwa yang menakutkan, peristiwa sakratul maut ni, kematian adalah satu peristiwa menakutkan, menentukan kita syurga atau neraka sebenarnya. Dunia ni boleh lagi nampak amalan jahat dia ni, tiba-tiba akhir dia masuk syurga. Maksudnya dia bertaubat, beristighfar. Nampak masya-Allah warak, akhirnya dia kadang-kadang mati dalam keadaan berbuat dosa. Tetapi bila berada di persimpangan hari kematian itu, yang ni lah yang nak pastikan kamu ahli syurga atau neraka. Kemuncak dia sebelum nyawa sampai halqum. Sebelum nyawa tu, masih di kaki tu dia ambil kira lagi. Ya. Tapi kalau dah sampai ke halqum, kenapa kata masih kaki dia ambil kira? Saya pernah menyaksikan video tu, pum, orang tu kena langgar di lori, kaki tu tercabut. Tinggal badan je. Dia cuba nak angkat badan dia. Ya, tak ada apa dah. Dia tak perasan kaki dia dah tak ada. Berarti nyawa ni hidup lagi. Di situ, kalau waktu itu dia dan istighfar dan bertaubat, diterima lagi. Pasal dia cuba. Saya tengok, la ilaha illallah. Kesian. Tak ada. Kaki dah tak ada dah. Di sebelah sana. Dia tak perasan. Dia cuba nak balik tu kan. Nak angkat-angkat. La ilaha illallah, kita kata. Waktu tu masih diambil kira. Tapi kalau dah sampai sini, dah tak larat dah. Waktu itulah yang Fir'aun sendiri waktu tu dan mengucap la ilaha illallah. Apa kita nak kata? Sedangkan Rasulullah kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Fir'aun dah sebut, tapi tak diambil kira. Kerana apa? Dah sampai kat sini nyawa dia. Dah menyaksikan segala-galanya. Okey, dalam ayat ini mengisyaratkan, Rasulullah mengatakan dalam ayat ini, ya, dengan mentafsirkan bahawa itulah sedekah di mana sedekah tidak diterima oleh Allah.
walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Habis, ya, tamat kita dalam urusan dunia. Kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Jadi jangan takut dalam bab bersedekah, menginfak, mewakaf. Semuanya ada pahala. Cuma pastikan aliran sedekah tu betul kepada orangnya. Itu dia. Betul pada tempatnya. Kerana dikhawatiri salah bagi, tiba-tiba dia menentang agama kita. Yang macam pernah dalam satu isu di satu tempat tu, tanah untuk akhirnya habis sekolah tu. Ya, ramai bantu bagi zakat. Tiba-tiba dapati di bawah ajaran sesat. Bahaya tu. Itu pasal dalam bab begitu, kalau dah sampai ajaran sesat, kita dah wakaf bangunan apa, Allah, apa jadi kan? Oleh kerana itu berhati-hati dalam menginfakkan harta. Okey, kemudian dalam hadis ini tidak berhenti di situ. Oleh kerana itu takutlah kalian terhadap api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Siapa yang tak mampu, dah tak mampu sangat, maka cukuplah dengan perkataan yang baik. Ada tak orang yang tak mampu? Ada. Kalau dah sampai tahap kais pagi, makan pagi, itu dikategori tak mampu. Ya, kalau kita tengok balik dalam kisah seorang lelaki yang nak berkahwin, ya Rasulullah kata, cari apa yang ada dalam rumah kamu. Cari bawah bantai tak ada, bawah periuk tak ada, semua tak ada. Jumpa ya Rasulullah, tak ada apa nak dijadikan mahar kahwin. Lalu Rasulullah kata, iltamisu walau bi khatmil hadid. Carilah walau cincin besi. Kalau kita dan mak-mak minta apa ni, tali apa, ampaian tu nak potong sikit, nak buat cincin besi kan. Tak ada. Menunjukkan kemiskinan. Tapi Rasulullah kahwinkan juga. Baik-baik. Yang tu istilah kahwin kita. Kamu nak kahwin macam mana? Kerja tak lagi. Baik-baik. Ya, boleh. Kenapa? Bila kahwin dia akan jadi kaya. Ya, kata Ibnu Mas'ud, iltamisu ghina bizzawaj. Kita tengok kepada anak-anak kita lah. Ya. Carilah kekayaan dengan perkahwinan. Kahwin. Ya. Jadi dalam bab ini, kalau tak boleh juga, maka berkatalah perkataan yang baik-baik. Rupanya perkataan yang baik-baik dikategorikan dengan nilaian sedekah walaupun tak sama. Berbandingkan di dalam surah Baqarah menceritakan kamu bersedekah tapi sakit hati penerima. Bagus dah sedekah, tapi kita sakit hati penerima. Macam mana? Cuba tengok dalam surah Baqarah juzuk yang ketiga. Ayat yang ke-262 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperolehi pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okey, lihat apa Allah kata. Kamu bersedekah, tidak menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Satu bab. Menyakiti hati penerima, satu bab. Mengungkit-ungkit dah 20 tahun, 30 tahun kita bersedekah, kita ungkit hari ni, habis batal. Ungkit. Walaupun sebesar zarah kita sedekah, ini kan pula sebesar gunung Uhud kita bersedekah, semua batal. Atau menyakiti hati penerima, sedekah penuh dengan sinis. Kayak aku, nah ambil ni, campak pun tak kena budi. Batal. Pemalas. Nak ambil ni pemalas. Nak ambil pemalas, betul kamu ni malas buat kerja. Tak boleh.
sakit hati penerima. Bagi dah senyap. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada kita. Ustaz, macam mana kalau orang yang memberi itu tapi dia tidak mengungkit pada penerima, tapi dia mengungkit pada orang lain, macam orang yang dia bercerita aku bagi pada dia ni? Batal lah. Batal lah. Kalau tak ada kepentingan, maksudnya ada sebab-sebab tertentu, tak apa. Ya, tapi kalau ngungkit macam tu pada orang lain pun tak boleh. Kalau tak ada sebab-sebab yang dibenarkan syarak. Nak benarkan perasaan dia kepada orang ni, dia dah bagi tahu. Macam dia tak dulu aku yang bagi ni. Tak boleh, tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Pasal kes Saidina Osman mengungkit amalan dibuat zaman Rasulullah tu disebabkan umat Islam waktu tu memberontak menentang Osman dan mengurung sampai tak bagi minum, tak bagi apa. Itu tak apa. Dalam kes-kes tertentulah. Kerana apa? Dia akan menyakiti hati penerima. Dia ambil pun dalam keadaan yang tak selesa, kan, rasa aib, maka itu tak dibenarkan. Dan Allah mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha lemah lembut. Subhanallah. Allah bagi misal. Kita bagi nasihat pada dia, ya tak apa, insya-Allah Allah bagi kekuatan pada awak. Lebih baik daripada nah ambil ni pemalas. Ya, dan akhirnya Allah mengatakan, Allah tu kaya tapi dia Maha lemah lembut. Ada dia ungkit pada kita? Tak ada. Ya, dia bagi segala-galanya, tapi manusia masih kafir kepada Allah. Jadi insya-Allah dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya bersedekah dan tentang pentingnya berbicara dengan perkataan yang baik-baik. Penjelasan hadis ini sebagai dalil akan firman Allah, bahawa Allah berfirman dengan firman yang dapat didengar dan dapat dimengertikan sehingga tidak memerlukan penterjemahan. Hadis ini juga sebagai dalil anjuran untuk bersedekah walaupun sedikit, kerana sedekah dapat menyelamatkan seorang dari api neraka, iaitu ketika tidak memiliki sebiji kurma, maka hendaklah hindarilah api neraka dengan perkataan yang baik-baik. Jadi perkataan yang baik-baik boleh menyelamatkan kita dari api neraka juga. Wallahu alam bisawab. Ada persoalan nak jawab? Nanti ada yang tanya, Ustaz kalau dah terbuat, Ustaz? Istighfar. Wallahu alam. Amalan tu dia dah di cancel ke apa ke, wallahu alam. Ilmu di sisi Allah. Antara pinjaman yang kita beri dengan sedekah, mana yang lebih afdal? Sudah tentu kita tak nafikan sedekah. Kerana namun kita mengatakan pinjaman itu pun merupakan ganjaran pahala tu ada, kerana kita membantu tanpa memberatkan orang. Apatah lagi pinjaman itu berbentuk cara yang bukan cara bank pinjam. Maksudnya kita bagi pinjam tanpa ada riba. Ya, maka besar pahala tu. Lagi besar pahalanya. Okey. Tapi tengoklah harta ke siapa, harta kita ke harta suami. Kan? Jangan harta suami pun halal. Okey, tak jadi. Okey, harta isteri memang si suami tak boleh ambil, kan? Harta isteri adalah harta isteri. Walaupun mas kahwin dia ke apa ke, harta isteri tetap harta isteri. Harta suami adalah harta tak, harta suami tetap harta suami. Ingat tu. Ya. Tetapi kalau suami itu kedekut, maka boleh diambil untuk keluarga. Penggunaan keluarga dalam asas makanan, pakaian, apa semua tu. Tetapi kalau suami itu bukan jenis kedekut, tak apalah, mah gunakanlah. Gunalah. Tapi cara yang betul. Kalau isteri tak bekerja, wang tu daripada suami. Jadi kalau kita nak bersedekah, kita nak pinjam. Maksudnya dia tengok kepada suami tu bagi kelonggaran ke tidak. Jadi kalau biasa suami, insya-Allah suami kita baik-baik, tak apalah, gunalah, tapi buat betul-betul. Okeylah, tak apalah, buat betul-betul. Jangan terjadi dalam satu perkara ni seorang hamba Allah tu minta kita menyelesaikan masalah dia. Isteri dia ni, suami bagi tolong jaga duit aku. Lepas tu datang si abang suami isteri ni, ya. Dia kata, aku janjikan kamu nak tolonglah apa ni, aku akan belikan rumah sebiji dengan kereta untuk kamu. Jadi bagi duit tu, si isteri tu bagi duit, pertama gelang apa semua dia bagi, kan. Lepas tu dia bagi harta si suami tu 100, saya kira 150,000 lebih kurang. Lepas tu abang tu lari.
Macam mana tu? Suami tu tanya, aku nak guna duitku tu nak buat ni, tak ada dah habis. Berlaku hampir wallahu alam perceraian dah sampai tahap ke tidak saya dalam proses ni, dan adik dia menjadi penjamin. Adiknya kata saya nak jadi penjamin. Saya kata jangan kamu menjamin dalam bab ini. Tapi dia kata saya tak mahu kakak saya bercerai kata. Tapi akhirnya dia kata abang dia menjadi penjamin. Saya kata kalau kamu jadi penjamin risiko terlalu besar. Kamu tak boleh bertindak sebebas-bebasnya untuk menuntut ilmu apa semua kan. Jadi kes tu kes mahkamah, tapi bukan dalam Malaysia, luar Malaysia. Jadi di situ menunjukkan, ingat harta suami punya, cuma dia bagi kelonggaran kita mentadbir, takbirlah dengan cara baik. Kalau nak bersedekah pun tengok kepada jumlah, kalau sikit tak menjadi masalah. Ya, dah suami izinkan. Tapi kalau jumlah yang besar, kena izin suami, tetapi macam mana pun syarat dia tidak melebihi 1/3. Okey, wasulusul kathir, 1/3 dan 1/3 pun dikategorikan banyak lagi. Jadi itu kaedah dia. Ya, okey, faham? Tapi kalau hati isteri itu lantak dia lah. Aku punya apa kedai jahit ke, aku punya petrol pump ke, itu lantak kamu lah. Kan? Suami tak boleh ambil harta dia. Itu malangnya jadi suami. Isteri kedekut tak boleh ambil. Kan? Kedekut isteri saya, ustaz, boleh ke ambil? Tak boleh. Pasal asalnya suami yang mentadbir. Tapi sekarang terbalik, seorang suami sekarang dah suka jadi macam babysitter, jaga baby apa. Macam mana tu? Isteri cari rezeki, suami jaga anak. Isteri kedekut. Isteri kedekut, tapi rumah tangga nak kena jaga. Makan minum. Boleh tak suami ambil harta isteri? Cepat. Dah semua tak tahu nak kata apa dah. Ngelek. Tak boleh. Kak Fazlin boleh tak? Kak Zahra boleh tak? Pada waktu ketika macam tu, suami sekarang jaga anak, isteri bekerja. Tiba-tiba isteri tak bagi makanan yang cukup. Ya, suami nak ambil harta isteri. Isteri tu kedekut. Boleh ke tidak? Sebab sebab usul suami yang bekerja. Tu usul dia, bukan suami jaga baby. Tapi dah terbalik zaman sekarang. Ya, jadi wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.